Hijrah Global Sendirian Berhad, syarikat yang menghasilkan Al-Quran bertanda sejak tahun 2012. Pada awal penubuhan selaku pengasas juga Ketua Pegawai Eksekutif, Datin Nur Hafizah Saad 48 menghasilkan Al-Quran bertanda di rumah dengan menulis tangan di atas pelekat bertanda. Bermula dengan kegunaan sendiri, diikuti tempahan untuk rakan taulan, kini Al-Quran bertandanya meningkat permintaan dengan dibantu 20 pekerja sepenuh masa. Bagi dirinya, menghasil Al-Quran bertanda antara cara untuk dia serta warga kerja mengumpul pahala yang tiada tandingannya. Memang minat saya daripada dulu suka tanda buku. Saya sekolah Hancang High School yang mana kami kadang-kadang kena baca buku dalam masa short period untuk buat revision atau summary kan. So apa yang saya buat ialah saya tanda buku saya dulu, saya ambil benda tu saya apply ke dalam Al-Quran. Bila saya mula-mula buat benda ni, kita tak pakai nota tau. Kita menulis, saya menulis sendiri atas Quran tu. Apa dia, yang ni ayat ni sampai sini saya highlight apa dia semua. Jadi ramai yang berminat yang tu dan kebetulan saya duk cari dana untuk bantu orang. Saya memang suka buat daripada dulu. So saya kata okey, apa kata saya guna benda ni sebagai multi level marketing pahala. Datin Fiza sentiasa memberi ruang dan peluang untuk pekerjanya. Dia percaya setiap insan mempunyai kelebihannya tersendiri. Pekerjanya tidak memerlukan ijazah dari Menara Gading, namun perlu ada semangat serta ikhlas dalam mempelajari dan menimba ilmu baru. Saya punya matlamat, Datuk punya matlamat satu punya. My husband only mention, Mami, it's not about us. Okay? It's not about us. Kalau kita hari ni, kita boleh duduk rehat. Tetapi tengok dekat luar bilik office kita tu, kita ada staff kita yang nak bantu mak bapak, yang nyanyi, yang main daripada jauh, yang mencari pekerjaan. Saya ada satu pekerja ni, kalau tengok background dia, not educated, masa dia dapat peluang untuk kerja dengan saya, dia masih bekerja dengan saya. Dia antara orang yang bawa motor all the way, mak bapak dia, pasal dia tak ada motor, jadi pada Muar untuk make sure that dia boleh bekerja kat sini. Tak berpelajaran tinggi, dia berusaha betul-betul nak cari, nak keluar, nak ubah dia. Nabila Safiuddin, 21 tahun, bekas pelajar tahfiz dari Muar Johor. Atas permintaan ibunya, Nabila mesra disapa Bella berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mengambil peluang bekerja dengan Ar-Rayyan Hijrah Global Sendirian Berhad. Time tu saya fikir saya dah tak ada kerja kan. So bila ibu cakap tu mungkin tu yang terbaik untuk saya. Sebab ibu nak sangat saya kerja Al-Quran. Dan dia tegas bila dalam pekerjaan je. Di luar dia okey je. Dia okey kita orang, kalau contoh kalau kita orang macam ada salah ke, dia tegur lah. Walaupun kini setiap pelekat dicetak, namun menghasilkan sesebuah Al-Quran bertanda memerlukan daya tumpu serta ketelitian yang tinggi. Silap lekat membuatkan petugas perlu bermula dari awal. Sebagai seorang yang pentingkan kesempurnaan, Datin Fiza sentiasa memantau dan memastikan tanda pelekat kemas serta sempurna. Yang buat tagging Quran ni, first start yang ada kat Ar-Rayyan Hijrah ni kena ada khatam 16. Khatam 16 ni tak ada orang yang boleh buat. Kalau orang baru masuk dia akan susah sikit lah. Sebab dia kena bagi benda ni lurus dan straight kemas. Kira tag dulu. Bagi nampak cantik lah. Suami Datin Fiza, Datuk Ramli Abdul Manaf, 55 tahun, tulang belakang dalam menghasilkan Al-Quran bertanda. Jodoh itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenalan dalam masa yang singkat, Datuk Ramli menikah suri hatinya dan dikurniakan seorang cahaya mata. Di pasangan-pasangan yang lain yang sama
Tapi of course kami bercinta selepas kahwin. Saya mengambil masa hampir 13 tahun selepas bercerai dan mendirikan rumah tangga untuk kali kedua. Awal sendiri masa itu saya memang tak ada niat nak kahwin dan sebagainya dengan apa yang saya ada. So tapi dia ada kelebihan dia sendiri, saya ada kekuatan sendiri. So digabungkan kami jadi satu tim yang baik. Alhamdulillah. Pasangan ini dikurniakan seorang putera. Muhammad Ar-Rayyan Ramli, 7 tahun, seorang anak istimewa, anak autism. Tiada apa yang sempurna di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kerana dia lebih mengetahui kekuatan hamba yang dikirimkan dugaan. Bagi pasangan ini, mereka yakin Rayyan mampu untuk membesar seperti kanak-kanak lain. Datin Fiza berusaha sebaik-baiknya untuk memberi didikan kepada puteranya. Selain suami, berkat bantuan guru serta pekerjanya, dari kecil Rayyan dibiasakan keluar berjalan-jalan, mengikut kedua ibu bapa ke pejabat, membeli belah, juga keluar negara serta dibawa ke Tanah Suci. Rayyan attach dengan staff saya ni, setiap seorang ni lain-lain. Dengan Bella cara lain. Bella suka panggil dia adik. Masa dukung ni tiba-tiba panggil adik. Dia panggil. Tetapi adakah Allah akan bagi semua serentak? Satu, mungkin dia tahu. Dia lebih tahu kita daripada kita kenal diri kita. Kalau aku bagi, silap Ibrahim tak pergi dah. Nak minta dan bantu orang lain. So aku bagi. Aku bagi hang sikit-sikit untuk hang treasure. Macam mana perjalanan bila kita Allah duga dalam keadaan itu. So tak ada kesempurnaan dalam hidup kita. Bila orang tanya saya, Datin, apa yang Datin boleh cakap? Saya kata, maha sempurna duduk kat Allah. Selain berkongsi kepada masyarakat untuk cintai Al-Quran, Datin Fiza turut memaparkan kisah bagaimana dia dan suami menjaga anak istimewanya, Ar-Rayyan. Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Kediaman Datin Fiza yang indah ini turut dikongsi dengan lebih 15 ekor kucing daripada pelbagai baka. Tak kala penat bekerja, anak-anak kucing ini menjadi satu daripada terapi buat Datin Fiza yang memanggil dirinya sebagai mami kepada haiwan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekerja tidak tentu masa. Ada kala dia dan pekerjanya berkumpul di rumah untuk membincangkan hal ehwal perniagaan. Walaupun pernah menjadi antara individu yang paling berjaya di sebuah syarikat pelaburan, namun bagi Datin Fiza, ganjaran menghasilkan Al-Quran bertanda tiada tandingannya. Dan ilmu yang dikongsikan mampu membantu ramai insan. Bila saya bagi orang buat duit dalam unit trust, dia macam kata keseronokan dia tak sama macam kita boleh mampu bagi orang beli Quran. Al-Quran ni satu benda yang you transform minat you, yang you belajar susah payah siang malam pagi petang berlari merata pergi kelas. Orang sanggup beli ilmu yang you belajar tu dan hasil tu you bantu lebih ramai orang. Tu mati level marketing pahala bagi saya. Walaupun dengan untung hanya RM20, saya seronok. Ikatan silaturahim antara majikan dan pekerja terjalin erat, bagaikan sebuah keluarga yang besar. So sebab tu saya sediakan dia askar-askar yang bagus. Ada tim konten untuk support dia. Dia tak sempat jawab. Dia dengan kelang kabut dia dan sebagainya, tim-tim ni akan sambut. So itu yang mengurangkan tekanan sikit pada saya. Kritik memang ada kat sana. So kalau you nak berperang, you kena mesti ready lah dengan senjata apa yang sepatutnya kamu ada. Walaupun tidak mempunyai ijazah dari mana-mana universiti, namun berkat usaha serta doa kedua ibu bapanya, Datin Fiza tidak menoleh ke belakang. Ibunya Salmah Abdul Rahman, 73 tahun dan bapa
Saad Mat Denan, 76 tahun, antara insan yang sentiasa memberi nasihat serta menyokong apa jua impiannya. Selain didikan yang penuh disiplin, sebagai anak polis marin, Datin Fiza antara wanita yang berani mencabar dirinya. Dia minat dalam pelbagai aktiviti lasak sejak zaman persekolahan, antaranya silat, taekwondo, dan dia antara pemain wanita yang pernah mewakili negara dalam sukan paintball ke peringkat antarabangsa. Datin Fiza, anak harapan ibu bapanya untuk menjaga adik-beradiknya, terutama kakak sulungnya Hilmiyatus Suada yang juga insan istimewa. Dalam keluarga empat beradik dia adalah harapan saya lah untuk mengelola adik-adik. Kalau aktiviti sukan ke sana, ke sini, sini. Sedangkan mak dia dengan adik. Saya kadang-kadang keluar belayar 4 hari, 3 hari. Kalau terlibat dengan sukan, dia orang tak bagi keluar anggaran. Habis mak, adik, bukan soalan keuntungan, pendapatan, tak. Soalannya tanggungjawab. Bila saya tak ada rumah, belayar ke apa, dialah nak beli barang ke apa, nak bawa mak dia ke. Pakcik mahu anak pakcik buat yang baik. Jangan cerita yang sombong, yang baik tak kena sebagai ayah tegur. Itu saja. Alhamdulillah, pakcik ada pesan. Kalau berjaya jangan nyombong. Jangan nyombong orang. Ternyatalah tak ada memang. Niat kita pun susah, kita biasa susah. Dia pegang tu lah. Alhamdulillah. Makcik syukur banyak-banyak kerana anak-anak makcik berjaya. Salina pun berjaya, dia berjaya. Syafiq pasal duduk kerja dengan dia berjaya juga. Itu dah balik jaga mak. Itu pun bagus lah, anak bagus tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik tu. Dengan rezeki yang ada, dia mencari ruang dan peluang untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Lawatan susulan sering dilakukan Datin Fiza menyuntik motivasi serta nasihat kepada penduduk kampungnya di Lubuk Buntar, Serdang, Kedah untuk memajukan diri dan keluarga mereka kepada yang lebih baik. Imam Masjid Al-Rizwan, Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir, bersyukur atas sumbangan pihak Al-Rayan yang tidak pernah putus, terutama pada bulan Ramadan, sambutan raya Aidilfitri serta Aidil Adha. Datin Fiza ni dia setiap tahun pasti akan ada program bersama dengan anak-anak Korea. Selalunya akan diadakan pada bulan Ramadan. Itu menyampaikan bantuan hari raya, persiapan hari raya. Alhamdulillah, Datin tidak pernah lupa dengan kampungnya. Dan yang menariknya, satu benda, beliau tidak pernah menyatakan beliau daripada syarikat, iaitu tidak pernah menyatakan nama syarikat atau mempromosikan syarikat. Bermakna dia hanya pada pandangan saya amat ikhlas lah dalam menyampaikan. Tapi itulah janji Allah Ta'ala, yang mana orang yang memberi sedekah ni Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezekinya. Dikala masa terluang, dia turut ziarah keluarga yang tidak mampu untuk berkumpul di Dewan akibat sakit terlantar mahupun menjaga ahli keluarga yang kurang upaya. Rosina Bahari, ibu tunggal, mempunyai 3 cahaya mata. Seorang daripada anaknya, Muhammad Haikal, 23 tahun, adalah anak istimewa, anak syurga. Kini, Haikal menggunakan 3 ke 5 keping lampin pakai buang sehari. Justru, Datin Fiza meminta wakilnya di kampung untuk menambah jumlah lampin pakai buang untuk meringankan beban Rosinah. Berkongsi rezeki dapat menyucikan jiwa serta harta yang dimiliki. Kediaman lain yang turut dilawati adalah rumah Hamidah Zainal, ibu tunggal yang kehilangan suaminya tahun lepas dan 2 anaknya masih bersekolah. Bagi Datin Fiza, dengan bersedekah dapat sama-sama memahami susah payah insan yang sedang menghadapinya. Dia turut ke kediaman Haji Muhammad Abdul Razak, 72 tahun,
bekas Tok Siak Masjid Ar-Rizwan di Kampung Celong. Di samping menderita penyakit kencing manis dan darah tinggi, pergerakan Haji Muhammad terbatas akibat penyakit strok yang dialaminya 10 tahun lalu. Kehadiran Datin Fiza amat dihargai Haji Muhammad juga rakan baik ayahnya Saad Mat Denan. Kita ni dah habis dah semua. Dia macam ni lah. Hari kalau mai balik kampung, kalau mai tak minggu cuti ataupun minggu weekend, kalau mai Kedah tak makan nasi kenduri, rugilah. Pasal apa? Kan dah ada lagu tema Kedah. Apa dia? Mai oi cik mai, kita pi negeri Kedah. Itu ya. Pasal apa? Mari bagi ramai jamu nasi kawah. Jom kita jom kenduri. Sungguh pun masa agak terbatas dengan pelbagai perancangan, Datin Fiza cuba meluangkan masa jika dijemput menghadiri kenduri kendara mahupun majlis perkahwinan di sekitar kampungnya. Baginya, ini antara cara untuk mengeratkan tali silaturahim sesama jemputan yang hadir. Selain 2 atau 3 kali setiap bulan pulang ke Lubuk Buntar Serdang Kedah menziarahi kedua ibu bapa tersayang, kini Datin Fiza sedang menyiapkan sebuah rumah untuk putranya, Ar-Rayyan. Terletak bersebelahan dengan rumah ibu bapanya, rumah ini juga akan dilengkapkan dengan sebuah kolam renang. Bagi Datin Fiza, kolam dibina untuk memberi peluang di hujung minggu kepada anak-anak di sekitar kampung untuk belajar berenang, terutama anak-anak istimewa seperti Ar-Rayyan. Menurutnya, anak-anak autism digalakkan belajar berenang kerana gerakan lembut dan berulang yang dilakukan dapat memberi ketenangan kepada mereka. Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, lokasi yang menjadi jemputan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang beragama Islam. Dengan rezeki yang ada, Datin Nur Hafizah Saad telah beberapa kali menjejakkan kaki ke bumi Anbiya ini untuk menunaikan ibadah umrah. Bagi Datin Fiza, tak kala menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci, setiap jemaah perlu memperbanyakkan sedekah, menghayati sirah Nabi, merapatkan lagi hubungan sesama umat Islam dan memohon doa ke hadrat Ilahi. Sentiasa memanjatkan doa untuk diri, keluarga serta anak kesayangannya Muhammad Ar-Rayyan, Datin Fiza juga turut memanjangkan doa di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi untuk sahabat handai yang mengirimkan doa serta sumbangan untuk disampaikan. Jadi, ambil ruang dan peluang tu, ketuk pintu rumah Allah. Mungkin Allah akan tengok macam datang. Aku nak tengok apa yang hang boleh buat yang menjadi asbab aku akan bantu hang. So, saya buat tu bermula bulan 12. Saya kata, ya Allah, anak aku dah masuk 7 tahun dan masih tak boleh bercakap. Aku akan ketuk pintu sampai hang nampak macam mana aku buat. Dan saya pegang balik apa yang saya belajar masa sekolah, masa belajar kelas agama. Nak Allah angkat doa kita, kita doa untuk orang. Tidak. So, saya akan doa untuk orang, doa sampai dekat Pancuk Mas, doa untuk anak saya. Doa. Setengah orang kata apa? Rayyan tak ada cakap lagi. Dengar, Allah tak bagi lagi pasal dia nak kita menangis. Allah rindu. Hujung minggu jika tidak menziarahi ibu bapa di kampung, Datin Fiza dan Datuk Ramli meluangkan masa menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf, anak yatim, juga ibu tunggal. Lokasi yang sering dilawati adalah Kampung Datuk Kramat, kampung halaman Datuk Ramli membesar.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Datuk Ramli dan Ryan kerana ini bukan pertama kalinya beliau menyampaikan sumbangan. Kalau mengikutkan, beliau telah menyampaikan sumbangan pada awal kita MCO dulu. Dan sekarang ni adalah kesinambungan daripada sumbangan itulah yang dimaklumkan pada saya akan berterusan lagi. Sikapnya yang ramah dan senang bermesra melahirkan ramai pelanggan menyenangi Datin Fiza. Suhaila Saleh mengenali Datin Fiza sejak 2016 lagi dan antara pelanggan setia menyokong usaha murni yang dilakukan pengasas Ar-Rayyan Hijrah Global Sendirian Berhad ini. Pada pendapat Ar-Rayyan dia different daripada yang lain. Sebab I suka dari segi dia punya dia selalu upgraded. Dia selalu upgraded dari segi tagging. Lepas tu dia banyak changes lah, especially masa lebih kurang 2 tahun PKP ni, dia ada macam-macam info, macam doa, notes, memang padat. Dan memang I suka kerja diorang, hasil diorang. Memangnya I harap Ar-Rayyan dia berkembang maju lagi, berkembang pesat dan maintain the quality and hopefully boleh reach target diorang lah. Datin Fiza mempunyai pelbagai rancangan untuk memperluaskan lagi perniagaannya. Kini, dia mencuburi perniagaan menjual minyak wangi dan mendapat sambutan daripada pelanggan di Semenanjung Malaysia maupun Sabah dan Sarawak. Dengan bantuan suaminya, Empire Ar-Rayyan akan terus berkembang dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga ingin memulakan perniagaan di Tanah Suci. InsyaAllah saya nak berkembangkan lagi Ar-Rayyan. Kalau boleh, antara benda yang kita nak buat, kita ada banyak benda yang kita dalam perancangan macam nak buka Dobi semua. Saya nak buat, saya juga nak buat insyaAllah kalau ada rezeki lagi, kalau ada rezeki untuk buka kat sana kat Mekah Madinah, kalau boleh lah. Tapi yang tu dalam perancangan, bukan senang. Okay? Tetapi fokus saya kat sini ialah saya nak train lebih ramai orang untuk sama-sama grow dengan Ar-Rayyan dari segi Al-Quran, nak bagi orang mencintai Al-Quran. Pasal Ar-Rayyan adalah showroom Al-Quran pertama. Dalam masa yang sama, kita bantu lebih ramai orang untuk bukan saja membeli tetapi mencintai Al-Quran. InsyaAllah. Perjuangan Datin Nur Hafizah Saad dalam menarik minat insan di luar sana mencintai Al-Quran masih belum selesai. Bagi insan yang tiada istilah putus asa dalam kamus hidupnya, tiada apa yang mampu ditumbangkan semangatnya. Semoga usaha yang dilakukan Datin Fiza memberi inspirasi buat masyarakat di luar sana.